Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah live ya, Bang Raja dengan Bang Iwi, kita dah live sekarang ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat FB di luar sana ya. Kita seperti yang dijanjikan ya pada malam ini, sekali lagi episod ke-8 akan bersiaran, okey, dengan isu yang lain lagi ya. Setelah itu saya tunggu dulu sahabat-sahabat di luar sana untuk masuk sebelum saya mulakan secara rasminya. Macam biasa, ini sesi warm up warm up macam biasa, warm up. Sahabat-sahabat yang dah masuk boleh like and share boleh lihat sesiapa yang tu, kita boleh buka kita punya ni ya. Okey, ada 2 orang, 3 orang yang akan masuk. Sahabat-sahabat malam ni Borak Arca episod ke-8 akan bersama 2 orang panel lagi yang kita letakkan seolah-olah tema Arca dan Collector. Okey, sekejap saya lihat. Okey, saya cuba lihat di sini. Okey. Pada malam ini kita akan bersama 2 orang panel yang saya fikir melihat promo yang saya letakkan dalam FB kita dah tahu 2 tokoh yang saya undang pada malam ini untuk bersama-sama kita. Sebelum tu saya lihat tolong sahabat-sahabat yang lain like and share kan, supaya ramai lagi yang di sana ya. Sahabat-sahabat di sana dapat melihat Cikgu Azlan ada, terima kasih Iskandar Murad watching now. So please like and share supaya kita dapat bermula dengan lebih aman lebih harmoni lagi. Kita tunggu dulu beberapa senantiasa macam penonton masuk Selalunya saya ada certain bilangan yang saya tentukan sebelum saya memanggil ahli-ahli panel saya lah untuk bersama dalam Borak Arca pada malam ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sila like and share pada malam ini kita akan memulakan acara kita tepat lebih kurang pukul 9, nanti ada 5 minit dari sekarang Saya harap sahabat-sahabat di luar boleh like and share lagi. Sirajudin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Judin sihat Din? Okey, lama tak jumpa nanti kita akan bertemu lah. So okey, tolong like and share lagi. Kita ada 2 minit lagi sebelum kita memulakan secara rasmi Borak Arca episod ke-8 dengan sedikit topik Arca dan Collector saya telah bawakan 2 orang ahli panel yang saya fikir mampu untuk membicarakan tentang konteks Arca dan Collector ini Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu lagi sebentar ya. Tolong like and share. Walaupun saya dengan Aisyah, Alim Jaafar, thank you very much Kak ipar saya terima kasih banyak-banyak okey menonton. Alright, sikit lagi tuan-tuan. Tetapkan jam 9, don't worry Tepatkan sikit lagi, kita akan panggil masuk pada malam ini. Saya fikir ini antara episod yang penghujung kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat struktur Borak Arca ini, untuk siri pertama ini saya buat sebanyak 10 episod dan ini merupakan episod yang ke-8 Episod ke-8 saya bawakan pembicara-pembicara yang akan memperkatakan tentang Arca dan Collector, bagaimana mereka ni collect work Lepas tu kita berminat malam ni sebab kita boleh mendengar konseptual filosofi beberapa ahli panel kita yang saya bawakan Muhammad Razim dari Sarawak. Terima kasih. Waalaikumsalam Muhammad Razim Okey, saya tunggu lagi beberapa orang masuk dan saya akan mula dengan segmen pertama dan seterusnya akan memanggil kita punya ahli panel Sahrul Munir, thank you very much. Amin Syani amin. Cikgu Amin, terima kasih banyak Cikgu Amin. Tolong like and share lagi banyak. Panggil sahabat-sahabat guru-guru kita ni supaya lebih dapat melihat Okey, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni Borak Arca akan bersiaran lebih kurang 5 minit. Sengaja saya gunakan 5 minit tak payah sejam Kalau 1 jam ni dah biasa disebut oleh orang 55 minit tu lebih bermakna. Baik, saya fikir saya boleh mulakan sekarang. Kalau saya lihat saya punya catatan ni Untuk pertamanya saya ingin share Zack, terima kasih Zack. Okey, tolong share dengan kawan-kawan yang lain. Okey, saya nak share skrin yang pertama mungkin dah biasa lihat tapi saya nak share juga Okey. Okey, kita run Okey.
Jogo tadi perempuan isteri dan dot kaki bakar. Tengok sini dah tahu siapa orang yang buat laju-laju. This is from US Sari berubah menjadi seorang kurator dalam dunia seni rupa Malaysia selain telah memberi satu persembahan yang menarik dalam dunia perfilman sutradara seniman star ulama US Sari Okey. Saya rasa rakan-rakan dah lihat siapa tokohnya. Jangan saya persilakan yang berbahagia ni Abang Wei kita untuk masuk. Dipersilakan Abang Wei. Assalamualaikum. Boleh saya panggil Abang? Yes, ya. Waalaikumsalam. Salam Arca. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir pada malam ini menunjukkan wajah baru ni, wajah zaman-zaman PKP ni lain macam. Okey, terima kasih Bang Wei Okey, sahabat-sahabat di luar, saya teruskan dengan saya nak sharing satu lagi skrin sebelum saya panggil panel kita yang kedua ni. Boleh Okey. Saya cuba bawa satu lagi sahabat juga pengarca art culture seorang seniman, seorang usahawan, art collector, usahawan sebagainya. Okey. Itu projek di Putrajaya, ini projek dia okey di Jantung Negara. Ini antara karya-karya terkini beliau. Okey, orang Sultan anak-anak raja ni. This is also nanti boleh tanya dekat mana. Okey, seritarinya Okey, ini dia tunjuk sedikit video beberapa saat arrangement di Studio Art Case di Bukit Antarabangsa beberapa karya-karya yang di-collect oleh Raja Azhar ada karya-karya artis muda, karya-karya artis yang ini artis lama Ghaffar ni, Tapa Arca very interesting form, bentuk yang menarik dengan tekstur-tekstur yang menarik. Okey, right. Di belakang tu juga adalah karya-karya catatan beliau Beliau ni versatile lah, artis yang versatile kat Malaysia ni This is Raja Azhar Idris Okey, terima kasih banyak dan kita cuba mengundang. Saya undang artis seniman Raja Azhar Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Rosli, sahabat lama kita. Alhamdulillah, baju tu cantik baju tu gelar kan dia ceriakan waktu malam. Okey. Okey, sahabat-sahabat, ni ada dua tokoh yang saya bawakan dalam episod ke-8 pada malam ini Mungkin tapi jam tak cukup untuk mendengar mereka berbicara, tapi saya harap sahabat-sahabat di luar dapatlah mendapat sedikit manfaat daripada sesi pada malam ini Bukan begitu Cik Wei Oh, okey. Ya, InsyaAllah. Biasanya akurat kita ni Okey. Saya ingat semalam saya ada promo satu di FB satu promo yang baru dan saya angkat beberapa ayat. Saya share sikit kat sini supaya kita boleh mulakan kita punya bicara ni. Yang ini tadi okey ini Okey, saya tertarik untuk sharing ini. Mungkin sahabat-sahabat kat luar sana pun tahu Okey, ini Z sahabat kita nak tahu sangat dia kata ni seniman secara ulama ni Ni agak kontroversi ni sikit kata dia kan. Jadi saya fikir untuk melihat sama ada dia kontroversi ke tidak ke. Tuan punya badan dah ada Abang Wei dah ada, mungkin kita boleh mula dengan isu ini dulu Abang Wei supaya kita dapat panaskan sesi pada malam ni. Silakan Abang Wei. Ya, kita terus ke biji mata lah kan. Pada saya seperti pengkarya terbagi pada dua, iaitu satu technician, satu science, iaitu yang pelupurnya. Jadi begitu jugalah dengan ustaz-ustaz ni, iaitu ada yang ustaz, syekh, kemudian yang tingginya ada ulama. Jadi dia agak berbeza tu kan. Jadi saya bila bercakap tu saya berkatakan seniman iaitu adalah bukan seniman bukan saja perbuatan mereka tapi disiplin hidup mereka. Definisi seniman saya adalah cara hidup dia, cara berfikir dia dan amalan dia. Jadi itu sangat penting tu. Jadi kalau seorang
artis tak semestinya seorang seniman. Mungkin dia hanya seorang technician yang boleh membuat bertukang. Jadi kita berborak sekarang tentang seniman, iaitu dan seniman, karakter seniman dia mempunyai beberapa perkara, iaitu mereka ini pada saya dia pegang pegangan dia, iaitu prinsip dia tu. Dia hanya dia tidak kalau dia buat apa-apa perkara pun dia tidak minta simpati. Seperti ulama pun begitu. Dia bezanya ulama ni bukan saja dia ilmuwan. Seorang ilmuwan tak semestinya cendekiawan atau ulama. Jadi ulama, cendekiawan dan seniman pada saya letak tarafnya sama, iaitu mereka itu mempunyai pegangan. Mereka tidak takut pada apa perkara pun kecuali Tuhan mereka. Jadi bila mereka berkarya, mereka hanya perlu menjawab kepada Tuhan mereka. Ini dari segi duniawi kita kan, iaitu. Tapi kalau kita tengok, kita pun tahu telah dikatakan yang nanti di hari kebangkitan orang yang pertama paling awal-awal ditanya adalah pemimpin, pengajar dan seniman kan. Jadi pada saya itu yang orang yang paling awal, sebab mereka ni telah diberi anugerah. Macam pengkarya, mereka semua orang ada bakat, tapi satu perkara yang lebihnya seniman ni bisa disiplin semua adalah anugerah Tuhan tu, mereka bagi, Tuhan bagi pada dia. Jadi apa engkau buat dengan anugerah yang aku bagi? Jadi itu dipersoalkan. Jadi pada saya tidak mengatakan seniman itu ulama, tapi dia ulama kan orang pandai, ya. Hanya ulama ni lebih pada ustaz nak menjadi ataupun ahli fikir. Dia ada satu perkara yang dia lebihnya, iaitu hati dia masih mulia. Itu yang membezakan. Pasal itu mereka boleh memberi fatwa. Walaupun kadang-kadang fatwa tu boleh silap, tapi kita terpaksa ikut tu sebab taraf dia tinggi kan. Jadi seniman pun begitu pada saya, iaitu mereka ini adalah seorang yang tidak minta simpati orang. Dia membuat perkara yang dia percaya. Dia tidak mengikut trend. Dia bukan hanya, dia anak technician. Itu karya mereka, tapi disiplin hidupnya mereka pun begitu. Dia kukuh kan. Itu pada saya. Jadi taraf dia. Saya seniman adalah ulama seni kan. Kalau nak definisi ulama ni kan orang yang pandai, orang yang tahu. Kalau agama, orang tahu agama lah. Kalau karya dia, seni dia orang yang tahu tentang seni, tapi dia mempunyai prinsip tadi yang dia tidak kompromi, dia tidak mengikut kata orang. Kalau dia percaya pada benda tu, dia buat benda tu tanpa minta simpati. Itu saya setaraf tu. Okey. Taraf. Ya. Interesting Bawi ya. Saya kalau bahasa kampungnya, seniman ni sebenarnya dia ada pendirian sendiri kan. Yang benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. So ini yang saya yang macam masuk Bawi begitulah tadi ya. Dia bukanlah maknanya kod yang kita kata yang taraf yang macam itu ya. Cuma cara pemikiran, cara kerja, cara live ni itu adalah menurut benda yang benar, yang jujur dan benar. Dia pengkarya kan, kita berkarya, kita berbohong kan. Kerja kita berbohong sebenarnya. Macam saya pelakon. Kalau seorang itu berlakon sebagai hang tuah, bohonglah tu. Dia bukan hang tuah kan, tapi kebohongan kita ni menuju ke kebenaran. Kita nak pergi kebenaran tu. Itu bezanya ya. Jadi kita dah berbohong, tapi sekurang-kurangnya kita berbohong untuk menuju ke kebenaran kita. Itu. Ya, okey. Interesting Artis tak jadi seniman betul, saya sokong
artis ni dia dapat, ya, kalau dia berdukang, dia kata artis seniman ni dia ada level yang berbeza. Baik, saya nak Dia panggil, dia panggil ustaz seni lah, ustaz seni dia panggil ya. Okey Bang Haji. Ustaz cikgu. Ustaz. Bang Haji, kalau boleh sharing sikit. Kita dah cerita pasal seniman dan artis tadi kan. So bagaimana Bang Haji melihat pula dalam konteks Bang Haji sini, pengalaman Bang Haji sebagainya, artis-artis yang boleh digelar seniman begitu. Sebelum kita bergerak kepada kolektif tadi. Kalau sedikit pandangan Bang Haji. Saya sebagai seorang seniman dipanggil ataupun pengkarya ya, daripada kecil lagi saya percaya diri saya boleh jadi seorang pelukis terkenal. Kita mesti ada kepercayaan diri kita, keyakinan ya, di mana keyakinan tu membuat kita kuat untuk meneruskan kita punya cita-cita. Cita-cita kita ni kalau kita lemah, kita selalu negatif dengan perkara apa saja. Dalam production filem pun kalau kita negatif thinking, takut tak boleh, tak akan berjaya. Kalau biasanya yang kita silap tu adalah satu pelajaran, kita membaikinya balik. Macam mana menjadi seorang pelukis terkenal. Tiap-tiap seorang yang muda, pelukis muda, kita kena soal diri kita sendiri. Di manakah kita sekarang? Walaupun kita sudah keluar daripada katakan universiti, dapat sertifikat semua, itu tak cukup lagi. Praktikal kena ada. Praktikal kena ada dan tunjuk kebaikan kita punya seni itu. Adakah boleh bertanding dengan pelukis yang terkenal? Tapi jangan kita cakap kita dah terkenal ataupun kita the best at the moment. Kita baru lagi. Jadi itu kita kena tahu di mana kita berdiri. Itu pasalnya saya dah berkecimpung dalam seni ni, dalam juga sebagai seorang galeris owner. Saya melihat banyak pelajar-pelajar pelukis-pelukis yang baru masuk, nilai seni dia itu penting. Pasal apa saya kata gini? Sebagai seorang yang baru bermula nak mengenal diri dia kepada collectors, saya nasihat dia, kita berfikir dulu sebelum kita letakkan harga juga. Jangan tengok orang yang terkenal, walaupun dia kecil, harga dia mahal, kita nak ikut yang sama. Tak boleh. Sekarang ni, cuba kita fikir, saya punya konsep gini. Kalau seseorang tu, kita adakan satu pameran, kita ada 10 keping lukisan, dan harganya berpatutan sangat, the beginners. Harga dia murah, boleh tekan kalau ada 10 jual. 10 rumah dah masuk. 10 rumah, kawan setiap seorang tu kalau ada 10. Ada 10 rumah, setiap 10 jadi 100. 100 tu, semua dah kenal. Tengok kita punya lukisan. Dia akan bertanya, siapa punya lukisan ni? Lawa lah. Oi, murah je. Kita orang dapat murah lagi. Dia youngster. Tapi, di situnya mula, kita kena, sebagai seorang galeri pula, kena bertanya kepada seorang pelukis tu. Adakah awak serius nak melukis? Ataupun saja nak main-main saja? Pasal, setiap kolektor ni, semacam saudara kita, Yui, dia nak beli lukisan tu, dia nak tahu pelukis tu, adakah dia continue nak melukis lagi ataupun dia sekejap saja nak berhenti. Pasal this, what they call it is investment art. Ya, jadi dua. Satu, enjoy, menggantungkan lukisan yang kita beli kat rumah kita, to decorate ataupun untuk cantik. Yang keduanya, kolektor ni ada satu lagi, dia beli, dia simpan untuk valuekan artwork dalam masa pendek atau masa panjang. Di situ pelukis-pelukis kena fikir. Apabila kita nak meletakkan sesuatu harga. Biar kalau orang setengah-setengahnya pelukis yang terkenal pun dia tak segitu tinggi juga. Dia dah cukup puas dengan dia punya seni, dengan harga dia lepaskan. Kemana lukisan tu pergi, kemana destinasi dia pergi, kita tak tahu. Seorang pelukis tak tahu ke mana pergi. Itu penting ya. Saya nasihatkan lagi satu.
sebagai seorang pelukis, seniman ataupun siapa saja, tiap-tiap hari kita mesti ada dia punya program apa yang kita nak buat. Kalau satu hari itu, dalam masa hari itu, kita kena semak waktu malam. Apa yang kita lukis, apa yang kita buang masa, berapa banyak buang masa, adakah kita hasil hari itu. Kalau kita lihat dan kita fikir, kalkulatekan malam tu dalam pukul 10 nak tidur tu, wow, saya rasa saya rugi masa ni hari. Banyak bersembang, banyak tengok telefon, tak ada berkarya. Jadi kita kena punish diri kita untuk besok. You have to pay back hours yang kita lost today. Ya. Itulah cara dia untuk menjadi seorang yang berjaya. Saya nasihatkan siapa saja. Saya ni tiap-tiap hari ada program nak buat itu, 3 macam program. Tapi kalau saya tak siap satu hari tu, malam tu saya akan soal, kenapa saya tak siap? Saya sembang banyak ke? Tak tahu hala buat kerja lain ke? Itu kena. Itulah bagi seorang yang berjaya sebagai seorang pelukis. Dan juga kepada pelukis-pelukis yang nak berkecimpung dalam bisnes. Ini penting. Kita tunggu Kalau nanti. kita seorang pelukis, ya? Yang bisnes ni kita sekejap lagi. Okey. Tadi tadi saya Ya, mungkin kirakan nasihat yang sama untuk hati muda Hati muda fikir banyak ambil tahu asli Malaysia dan yang tadi ujung-ujung penting perancangan tu amat penting Malam-malam harap Betul. Jangan kita nak tarik janggut tapi tak ada apa-apa kan. Okey. Saya nak pergi ke Abang Wee Abang Wee seperti yang kita tahu ni saya sekolah, saya kenal Abang Wee ni seorang sutradara je, bukan seorang ahli filem kan, tapi saya rupa-rupanya lebih dari itu So mungkin ramai kat luar nak tahu bagaimana bermulanya boleh terlibat dalam seni rupa, seni tampak Malaysia ni lah kan, dari mengarah filem bergerak ke seni rupa, dari satu seni performance yang menggunakan pelakon-pelakon bergerak kepada satu bidang karya-karya yang di dinding, arca-arca. So mungkin boleh sharing kita nak tahu macam mana bermulanya. Disiplin saya adalah pengarah filem. Tapi sebelum itu menarik yang jasa yang cakap tadi, sebab itu mekanik saja kan. Tapi seniman ni dia punya amanah. Dia ada satu amanah. Dia kena dia ada tanggungjawab yang tersendiri. Okey. Macam mana saya seorang pembikin filem, disiplin saya pembikin filem dari kita ambil dari pangkal lah yang pernah saya katakan kan, apa itu pengarah filem, ringkasnya. Kita di banyak tempat banyak istilah digunakan, di Perancis lain, di sini di Holland lain, di Malaysia lain, di Indonesia lain. Di Malaysia pengarah kita ambil director ambil bahasa Inggeris, di Indonesia sutradara dia ambil dari Sanskrit, perkataan Sanskrit. Di Perancis realisator dia iaitu penyedar, iaitu dia ambil itu makna dia. Tapi satu lagi istilah yang digunakan sebagai pengarah adalah mise en scène. Mise en scène ni adalah meletak benda dalam bingkai. Iaitu itu sekaligus adalah curating. Jadi saya sebenarnya mengcurate benda dalam frame saya, iaitu pelakon-pelakon yang hidup kan, di sini gerak dia. Jadi saya ada jenis composition saya sendiri, tetap it's composition, ada composition dan peletakan hanya dia lebih tinggi. Macam selalunya seorang pelukis dia nak berarca, lepas berarca dia mungkin dia nak buat installation kan, dia fikir lebih tinggi pada melukis. Jadi yang tinggi lagi iaitu filem, iaitu di mana installation ada, performance ada, sound ada, segala benda ada, dan itu kerja saya adalah menginstall semua benda tu dalam frame, dalam bingkai. Jadi pada saya sangat semula jadi atau natural bagi saya mencurate. Bukanlah senang,
Tapi mengcurate ni ada tuntutan dia sendiri. Bukan sahaja menyusun barang, sebab dia mempunyai naratif seperti installer. Budak buat installation, it's not about mengarrange benda. Kalau dia mesti ada memberi suatu bahasa yang baru bila kita letak satu anasir atau elemen ke dalam frame itu, dia terus mengubah pengertian ruang itu. Jadi pada saya sangat natural bagi saya untuk masuk ke dalam curating, sebab saya mengcurate tiap kali saya bekerja. Sebenarnya saya mengcurate. Tadilah kita ambil sebab mise en scène tadi, istilah mengarah tu adalah mengcurate. Jadi kali ini hanya work art seni saja. Ini terputus ke apa ni? Ini terputus lah. Still on, Bang Wei. So, tak apa. Ini terputus lah? Terputus Ya, lah? saya sekali bagi fokus juga Bang Wei bercakap. Oh, okey. Sorry. Jadi bila saya nak lencong sikit, bila mengcurate tu seperti orang bila mengcurate, bila saya mengcurate satu show kan, dia mesti mempunyai dialog antara dia dengan orang sebelah, dan karya itu dengan karya lain, dan karya itu dengan ruang. Dan sambil itu bila orang masuk, bagaimana kita nak fokuskan pemandangan mereka pada satu work ini, dan meletak work sebelah tidak terpesona yang sebelah sana, tapi sambil itu masih tidak menafikan kewujudan mereka. Itu satu pekerja yang sangat sukar. Seperti saya mengcurate pelakon-pelakon dalam frame saya. Jadi mereka bila dialog dia sepolan ni, tapi belakang tu masih ada lagi tu. Jadi dia wujud, tapi fokus kita kepada mana. Itu semua sifat-sifat curating kan. Ingat? Ya, jadi bagi saya natural bagi saya mengcurate ini. Kerana maknanya dalam konteks arca tu kita lebih kepada ruang sebenarnya kan. Ruang yang nyata begitu. Jangan semua ya. Sangat menarik. Betul. Pasal itu sebab sifat saya adalah ruang. Ruang sangat penting. Seperti installer, siapa yang membuat installation art, dia mesti faham ruang. Kalau dia tak faham ruang, dia tidak harus membuat instalasi. Dan bila contohnya ambil Atavero, dia letaknya satu palang seperti ini, satu palang sini, dia memberi satu bahasa yang baru. Ruang tu dah memberi satu naratif yang baru. Kalau kita buang palang tu kan, dia menjadi lain. Itu baru installation at the purest tu. Itu seharusnya begitu kan. Bukan meletak je untuk menampak cantik. Itu menghias. Itu lain. Ini bukan menghias, dia memberi satu bahasa baru untuk pada ruang tu. Ruang itu telah mempunyai naratif baru, bahasa yang baru. Itu harus ada tu. Pasal itu saya selalu komplain rungut sinema Malaysia tidak ada sinema dalamnya. Itu maksud saya. Memang ada orang berlakon, tapi sinema tidak ada. Dia tidak memberi bahasa yang baru dalam, dia tak contribute bahasa baru dalam naratif gambar itu. Kalau kita ambil macam contohnya composition Raja Azhar, kalau kita buang arca tepi dia tu kan, effect tak the whole space. Itu harus, dia mesti wajib harus di situ. Kalau tak dikurang, itu buat installer tu. Bukan penyusunan. Itu sunat, kata saya, menyusun ni menghias ni kerja mak kita kan. Ya. Rumah. Ya. Kita bukan hendak cantik, sebab perkataan yang lebih tinggi pada cantik adalah indah. Kita harus indah, mengindahkan, bukan mencantikkan. Cantik tu postcard cantik, tapi 50% je. Okay. Very interesting. Saya nak berbalik pada ni. Saya nak, latar belakang Bang Wei sebenarnya tidak terpisah begitu jauh dengan seni rupa ni. Dia jalan seiring gitu. Lagi medium dia berbeza.
Cuma hajat ataupun apa yang nak disampaikan tu media ni saja berbeza. Sekarang saya nak beralih sini. Saya ni mualaf sini tampak lah. Mualaf Oh mualaf Mualaf ni lagi bagus sebab kepada saya. Lagi dia keras kan? Tadi kalau dah awal-awal mualaf ni dia alpha selalu. Saya nak teruskan dengan persoalan bagaimana pula kolektor tu wujud. Saya tahu background Bang Wei suka collect bahan-bahan yang rekod lah apa saya dengar itu, tapi bagaimana boleh baru ni saya hadir di auction house Henry Butcher. Saya ada di situ kan. Dan di situ kalau kita tengok ada 52 item untuk dilelong, tapi 7 item saja arca. Kenapa tu? Ya? Dan 7 saja. Jadi 7 daripada 152,000 itu tak sampai 4%. Dan itu kenapa itu, di mana adakah kita kekurangan kolektor arca ataupun mereka ni buta arca, itu harus kita menarik kalau tempat sini lah patut dibicara tentang tu kan, sebab kalau kita tengok artis-artis lain, artis-artis lama, iaitu kita tengok yang artis kerja yang pergi sekolah dulu lah, macam yang 9 tu kan, yang Latif, Ibrahim Hussein, Syed Mat Jamal, Naitong, Joseph yang lain tu kan, yang Joliko semua kan. Kalau kita tengok mereka ni tiap-tiap seorang ada arca tu. Dia membuat arca kan, dan dia very multidisciplinarian. Hanya sekarang saja artis-artis kita kalau dia buat arca saja. Dia macam dia sempitkan diri dia orang kan. Dan aku wonder adakah itu kerana itu yang kolektor agak buta sikit kepada arca ini. Dan aku sebagai kolektor, sekali lagi aku menekankan di mana aku memang suka arca. Arca ni berbeza daripada seni lain, tampak seni lukis, sebab arca ni boleh dipegang. Aku ni orang yang suka memegang. Mungkin itu salah satu sebab. Ya. Jadi mungkin kerana pendedahan kita sekarang kurang daripada arca, kerana itu arca tidak popular dalam macam kolektor tu. Itu kan saya menanya diri saya tu di ruang siapa ni di Henry Butcher. Kalau tengok pun yang 7 tu hanya yang lazim saja, yang popular saja kan, yang itu Zulkifli Yusof, Raja Syariman, Man Anwar, Mak Ali Maksum, lepas itu Mutalib dan seorang Indonesian. Jadi ini tak merepresent arca, sinis arca kita ni. Di mana itu kepakaran kau kan, Doktor? Ya. Jadi saya setuju yang tu sebab tadi bila Abang Wei bicara soal kita punya yang lama, walaupun mereka seorang pencatan dari waktu sama, mereka buat karya arca tu. So balance, 2D dengan 3D balance Kalau tidak kita punya aksi kita agak macam sebab nafsu mungkin nafsu mereka lebih besar kot. Macam Jane Ling ada arca dia. semua ada arca dia kecuali sekarang kan. Setuju tu. Okey, kita break itu dulu biar nanti Abang Wei boleh cerita lagi Banyak lah kalau cerita ni. Kita pindah kepada Raja Azhar. Saya nak angkat soalan ni panjang ni, Abang Raja. Panjang ni. Statement dia ni. Ini pasal keusahawanan berkenaan saya lihat dalam sektor lain terdapat peringkat tertentu yang sesuatu bidang sebagai industri. Contohnya saya kat pelopor bidang teknologi yang masih besar saham. So saya nak sentuh sikit je. Mungkin Bang Raja boleh sharing dengan sahabat-sahabat di luar sana konsep keusahawanan seniman ni macam mana. Adakah seniman ni sepatutnya selain mempunyai kemahiran menghasilkan karya, juga ada kemahiran memasarkan karya, atau macam mana Bang Raja? Berdasarkan pengalaman lama buat niaga ni. Silakan. Ya, begini, kita banyak dengar katakan seorang pelukis tak boleh jadi seorang bisnes, entrepreneur, ya.
melukis saja, tak tahu nak jual lukisan dan semua dia. Bagi saya tidak. Saya mungkin Allah memberi saja satu ekstra di mana saya boleh melukis dan juga boleh jual lukisan. Bukan hanya lukisan saya, boleh menjualkan lukisan orang lain. Jadi bagi saya lah, setiap seorang tu mesti ada kecekalan untuk menjadi seorang peniaga. Bukan hanya jual lukisan, ya. Kita ni, saya ni dah lama daripada tahun 75. Saya dah mula meniaga lukisan. Saya punya artwork, tetapi ada juga lukisan orang lain, dan sampingan tu ada jual benda lain untuk di mana there is a connection between art dan barang lain. Itu berartinya seperti macam framing. Ya, kalau kita duduk kat balai kita punya galeri sendiri, space-nya besar, kita menunggu pelanggan datang untuk membeli je. Hari-hari duduk kat kursi dan melihat kita punya lukisan keliling, ada komputer ke, tengok itu dan ini, tapi benda ni bukan benda makan. Jadi kita masa terbuang banyak. Jadi bagi saya lah, saya dah pernah belajar tentang bisnes ni. Di mana bagi seorang pelukis, apa dia kendaki untuk mencari kelebihan wang untuk dapat membayar duit sewa galeri, telefon, gaji orang dan sebagainya. Jadi saya fikir gini, bagi tiap-tiap seorang kalau nak buat satu galeri, dia mesti ada sudut kawasan yang mana dia boleh membuat frame. Kalau dia duduk kosong saja kat depan menunggu orang tanpa ke petang, kadang mengantuk. Jadi adanya frame tu, we do exclusive framing. Bukan frame biasa. Kita kena cari benda yang agak lebih teristimewa untuk contemporary art dan juga kepada kolektor-kolektor yang nak cantikkan dia punya lukisan, kita boleh ambil. Di situ datangnya duit. Kalau kita tak buat begitu, susahlah. Saya punya perniagaan, saya buka galeri, most of the framing that income paid my staff salary. See? Itu penting. Pasal kalau kita nak jual lukisan, bagi seorang peniaga own a gallery, you have to imagine that. Kalau kita bukan kita punya lukisan, dan tiap-tiap satu jualan lukisan kata 10,000, kita take 40%, we get 4,000. Berapa banyak kita boleh jual dalam satu bulan? 4,000. Sewa sekarang ni sampai 8,000, 10,000 satu ruangan. Ruangan kecil mungkin murah, kalau ruangan besar sampai 20,000 sebulan. How are you going to pay that rent? Itu yang masalahnya. Jadi kita mesti ada datang wang dengan sumber yang lain. Saya buat framing, saya mengajar lukisan, sambil tu dalam bilik tu juga, dan I'm a restorer of art. Di mana semasa saya duduk di Australia 17 tahun, saya belajar di University Melbourne. Under a specialist lady, Robin nama dia. Jadi tahu, saya dapat banyak tempahan untuk restore work. Dia macam baru ni, saya dapat satu restoring painting yang berumur lebih kurang dalam 45 tahun punya painting. Imagine. Wow. Painting yang 200 tahun lebih saya terima daripada Perancis. Saya tanya dia, kenapa you hantar sini? We know about you because you got cheaper here. Kalau nak buat dekat sana, it cost thousands and thousands of dollars. Jadi saya terima. Tapi saya ada equipment dia. Equipment untuk cleaning, equipment untuk fumigation, semua ada. Jadi di situ datangnya duit. Ya? Jadi macam orang, especially our country, I must say that. Kalau siapa yang ada work on paper, kita punya negara ni humid. Senang dapat fungus. Titik-titik brown colour tu. Kat mounting, kat paint, paper, watercolor ke apa.
Jadi kita kena tahu macam mana kita nak bersihkan dia. Sebelum nak dibersih, sebagai seorang framer saya, apabila Yue bawa satu work of watercolor atau work on paper kat saya, painting tu saya akan keluarkan, saya buat checking dulu, tengok berapa lama dah painting ni dilukis, dan apabila painting kita tahu yang itu dah lama, kita kena letakkan tempat yang dry under fumigation. Ya, kenapa banyak painting yang dalam frame cepat kulat? Sebabnya framer dia orang tak faham. Bila dia baginya painting kat owner of the framing, dia letak atas meja tu, esok pagi baru dia nak buat, dia letak terbuka, terdedah macam tu. What happen at night? You turn off your aircon, everything, humidity drop on the paper. Dia moist. Tak sempat lagi dia nak kering, dan next hours you nak masukkan frame dia. Jadi all yang kertas yang lembab tu di-trap di glass. Macam mana dia lembab tu nak keluar daripada kaca? Di situ kita penting. Kita kena ambil tahu tentang fumigation, ya, ataupun kita kena tahu tentang handling work on paper. Dapat ya kita punya painting dah kita lukis, jangan kita dedahkan ke dalam atas meja kat mana. Pack nicely, wrap with kain ataupun kertas lagi satu. Jangan kita guna plastik, dia wap. Itu yang paling penting. Dan bila pergi hantar kat kedai, kita bagi tahu kat dia juga. Kau jangan buka painting ni di luar ni terdedah selama-lamanya, banyak masanya. Disimpan dalam laci pasal lukisan ni dah dry. Bila masa you nak masuk frame, baru you keluar. Pakai sarung tangan putih. Sebabnya tangan kita ni masin, peluh. Kadang-kadang boleh merosakkan kertas tu. Jadi, yang penting ni, bagi juga kepada pelajar-pelajar yang dah masuk ambil high degree sampai ke master, kalau pergi luar negeri, please step out of your comfort zone nak jadi pelukis, but go ahead and study under care for your art. Ambil setahun lagi bahagian fumigation, bahagian care for your art, macam mana jaga painting, macam mana nak framing, macam mana kita nak kill the germ dalam paper tu, kita kena tahu. Kalau kita tak tahu semua tu, kita balik jadi pelukis sajalah. Jadi saya tengok berpuluh-puluh, beratus orang belajar luar negara, pelukis-pelukis, tapi dia tak ambil yang lagi satu, care for art. Saya ambil masa saya kat Melbourne. Atau pakai atau suruh dia pakai acid free lah paper. Acid free is not the point. Kalau acid free pun ada, kalau humidity lagi teruk. Dia punya cotton. Dia 100% cotton. Okey, acid free ni ada dua jenis acid free Yui. Satu daripadanya photographic paper is mounting board, acid free is different from watercolor. Yang photograph dia tak ada buff dengan alkaline. Photographic paper mounting, dia tak boleh buff. Kalau buff dengan alkaline, fotograf rosak. Itu yang paling mahal mounting board. Kita sini susah nak dapat. Yang biasanya yang ada buff with alkaline, acid free museum board. Dia buat daripada 100% cotton. Yang itu penting. So make sure that pelukis-pelukis ni kalau nak berkecimpung dalam bisnes, beli kertas mahal. Kertas mahal kadang pun tak guna. Apa mahal sekalipun. Kalau dia nak jadi, dia jadi buruk, jadi cendawan. Menangin kita. See what happen kalau dah ada fungus. Do you want to get a better value for your artwork? Tentu you kata, oh ini I'm a collector but fungus banyak ni. Discount lah. Tu dia. Betul tak? Betul. Okay. Ya nasib baiknya fungus masih boleh dibunuh lagi kan? Fungus tu masih boleh dibuang lagi. Boleh dibunuh, tapi the life of the paper going to be finished. Pasal paper tu dah ada chemical dalam paper tu, ya, yang kita fumigate tu. Dia tak lama lah, dia akan jadi kuning juga sikit. Pasal ada chemical dalam kertas tu. Kita boleh buat temporary sekejap, 2-3 tahun dia akan keluar balik. Itu yang kita kena jaga. Apabila kita jaga painting kita as a collectors, or even though kita punya artwork, one important advice,
apabila kita gantung work of art dalam satu bilik tu, kita simpan dalam 3 bulan ke 6 bulan cukup satu bilik tu. Ruangan dindingnya itu kita ubah ke lain tempat. Jangan kita letak tempat tu sampai bertahun-tahun. Sebabnya dalam bilik satu ruangan tu dia punya temperature tak sama dengan bilik sebelah satu. Dia mungkin panas, mungkin sejuk. Kita tak tahu. Jadi di situnya collection of the humid tu, kat artwork yang satu tempat tu lama-lama jadi rosak. Kita kena jaga dalam situ. Lagi keduanya, kalau kita ubah pun cantik sebabnya ruangan tu nampak berseri sikit, betul tukar colour pula. Betul tak? Jadi cantik sikit, jadi ada dia punya lain feeling dalam bilik tu pula. Okay. Itu saya very interesting. Saya melihat banyak komen-komen yang suka apa perkara-perkara yang abang Raja cerita ni, sebab betul lah dia mualah usahawanan kata si Fuad ni, betul. Sebab kadang-kadang kita salah konsep. Bila disebut usahawan ni kita ingat jual beli saja. Tapi konsep keusahawan ni tambah nilai kan, tambah nilai diri artis itu. Dia mesti tahu baru bidang lain dengan tambah nilai itu sebenarnya akan berlaku secara tak langsung keusahawanan itu. Kan, repair, buat frame kan, tambah nilai di sini sebagai seorang artis. Dan dalam waktu yang sama dia boleh pergi ke arah ekonomikal, begitulah. So very interesting Bang Raja punya konsep. Saya dulu dari dululah memang saya dah lihat benda berlaku dalam ketika menjalankan art dan sebagainya. Nanti kita akan cerita bagaimana pula soal projek, soal projek. Nanti sekejap lagi Bang Raja. Saya nak pergi ke Bang Wi sekali lagi, Bang Wi. Saya nak masih lagi tertarik dengan sikit je nak tanya Bang Wi. Bang Wi ni kolektor yang macam mana jenisnya? Saya kolektor kan pun berbanyak-banyak jenis kan. Jenis dan kerja kolektor ni payah tu, sebab pada saya sebagai kolektor, kalau saya katakan saya kolektor, dia macam full time job, sebab dia bukan saja memilih tapi buat research tentang apa nak dia kenal diri kita kan. Jadi sebab tiap-tiap kolektor dia ada pemetaan dia sendiri, dia ada peta dia sendiri. Jadi kalau saya pergi tengok seorang collection seseorang tu, kita boleh kenal dia sampai begitu kan. Jadi dan kolektor pula dia terikat ataupun faktor yang sangat penting pada kolektor selain dari masa adalah duit kan, wang. Dan poket saya taklah sedalam yang kolektor yang ramai ni kan. Jadi saya amat berhati-hati dan saya memilih collection saya, artwork tu sangat berhati-hati. Dan kerana pada saya konsep saya adalah saya akan hidup dengan dia. Jadi dia harus pada nombor satu saya adalah mesti saya suka artwork tu. Dan dia harus bukan kerana ruang saya, bukan kerana dinding saya kan, kerana faktor lain. Itu paling awal sekali. Kemudian dia ada lagi satu faktor yang saya ikuti adalah tertarik saya pada jenis-jenis work. Itu jadi pemetaan saya memang ada, dan saya meletak dia satu, mungkin kalau nak tanya sekarang sebagai satu shopping list, saya sangat hormat. Kalau hormat tu mungkin saya sangat tertarik dengan artwork yang sangat berani, sebab keberanian itu pada saya sangat tinggi dalam menghasilkan modern art. Selain daripada imajinasi dan di mana skillnya bawah sebenarnya kan. Jadi kemungkinan yang saya pilih ni adalah work yang agak mengganggu saya, yang membuat saya menanya kenapa, banyak persoalan. Bukan perkara yang saya tengok tu saya suka kerana dia senang, bukan kerana dia mengganggu saya. Itu kerana selalunya lah. Ini kalau nak just talk my head sekarang, saya tanya, dia pasti mengganggu. Ya, strategi macam mana? Strategi nak mendapatkan sebuah karya. Kalau abang dah ada sebuah page dapat, ada strategi tertentu tak?
saya bernasib baik kerana sebab kemungkinan ramai artis tengok juga saya sebagai seorang pekarya juga. Jadi mereka lebih macam baik hati dengan saya. Mereka lebih murah hati dengan saya kan. Jadi dan ramai antara artis-artis saya kenal. Jadi ya memang lazimnya saya tahu tentang work tu kerana kadang-kadang melawat mereka ataupun bila mereka bercerita kan tentang work-work yang mereka tengah kerjakan. Jadi saya ingin tahu. Bila saya ingin tahu tu, itu yang bibit pertama yang saya akan besar kemungkinan saya hendak benda tu. Sebab collector ni bukan saja dia menaruh hati, tetapi dia ingin mempunyainya. Dia ingin memegangnya, dia ingin hendak punya. Itu persoalan yang sangat mengganggu saya. Sambil itu juga, sama ada kolektor ni sebenar-benarnya adalah pembunuh art ke pada saya. Sebab mereka ni, dia membunuh artwork ni. Sebab bila mereka beli, mereka simpan. Jadi dan hanya mereka saja yang melihatnya. Jadi dengan itu sekaligus sebenarnya membunuh art kan. Art harus ditonton oleh semua orang kan. Tapi jadi itu pun saya ganggu juga saya tu. Kadang saya ambil kira tu sama ada saya ada peluang untuk menunjukkan kepada orang supaya orang lain boleh tengok, sebab dia harus art ni kalau belum ditentang mata belum sempurna bagi saya. Seperti filem juga. Kalau filem belum sempurna, selagi dia belum ditonton, dia belum sempurna lagi sifat dia. Dan juga tadi kalau dalam konteks Raja Azhar, mungkin art is not art until it's been bought kan. Kalau dia boleh dijual baru dia art kan, itu kepada gallery owner kan. Dia ketak dia komoditi, masih komoditi lagi. Dia satu barang untuk harap dijual kan. Jadi terpulang. Saya agak terpilih sikit. Saya bukan kolektor Casanova. Dia ada kolektor Casanova yang semua dia nak. dia semua dia nak. Kadang-kadang ada kolektor bagi saya, kolektor macam kapal selam kan. Tak nampak tapi dia tunjuk sikit, tapi dalam dia rupanya lagi banyak lagi dia ada. Itu ada juga kan. Jadi berbagai-bagai punya kolektor terpulang. Jadi saya terhad lah. Saya sangat memilih artwork dia sebab kerana saya pasal keruangan saya terhad kan. Jadi saya sangat memilih. Sikit tu kalau boleh respon. Dia orang tanya bagaimana nak mula sebagai kolektor. Mungkin ada di luar sana bertanya bagaimana nak mula sebagai kolektor. Adakah perlu ada satu kriteria sebelum mengumpul atau kriteria itu hadir selepas dan bermula mengumpul. Tadi Bang Wei ada sebut pasal mapping kan, mapping untuk tu. So mungkin kalau boleh respon sikit dengan soalan untuk Korea ni. Dia karakter yang awal, satu perkara dia mesti dia akan melakukan adalah kesilapan, dan kesilapan tu sangat penting, sangat berguna juga bagi seorang yang membesar kan. Dan pada saya juga dia mengambil masa yang lama untuk mengenal art ni. Dia bukan setahun dua, dia bertahun-tahun untuk mengenal art, dan bila mengenal art tu dia ambil bertahun-tahun juga untuk mengenal art mana yang akan tersemat di hati. Itu. Tapi untuk menjawab soalan ini dengan paling senang, untuk memulakan sediakan duit kan. itu dia akan, kalau tak cukup duit dia akan membuat gallery owner ataupun artis masa muka nanti. Okay, alright. Saya nak panjangkan cerita pasal kolektor ni kepada Raja Azhar pula ya. Abang Raja pula macam mana dari segi, sebab Abang Raja ni dia mati, seorang artis pun dia, usahawan seni pun dia, dan waktu yang sama dia collect. So konsep kolektor Abang Azhar ni macam mana? Sebab saya lihat banyak Raja Azhar ni dia membantu artis muda sebenarnya. Saya nampak yang itu, membeli karya-karya muda. So mungkin boleh sharing macam mana pula? Kalau Bang Wei tadi dia ada cinta tu kan. So Abang Raja macam mana? Saya, bila saya collect artwork, kalau saya mampu, macam kata, kalau duit banyak pun tak apa, kalau mampu. Keduanya,
saya collect apa yang saya suka. Tak kisah siapa pelukis dia tu. Walaupun yang muda, tapi dia memberi satu rasa, sesuatu kenikmatan, kepuasan bila saya tengok arca tu. Jadi di situ saya suka beli. Saya beli. Keduanya, saya ni advantage satu sebagai seorang as a gallery owner. Banyak pelukis-pelukis yang datang pengarca hantar lukisan saya. Saya lihat saya adalah orang yang pertama sekali akan memilih kalau saya nak beli pelukis. Macam saya kata Cik Rosli punya sculpture, saya akan lihat dulu. Cik Rosli bagi saya pertama kali 5 keping sculpture, ya. Tapi apabila saya beli masa itu, saya suka sangat dia punya idea dia punya konsep dia menceritakan sesuatu. Seorang wanita yang nak mula orang kata mengandung. Jadi saya tarik sikit dengan dia punya bahan-bahan dia guna tu. Itu dengan saya tu. Work tu dengan saya tu. Akhirnya. Syarifah kan? Jadi dia menjadi satu tarikan. Pasal bahan jadi tahu, ni saya rasa saya yang beruntung sebabnya pertamanya saya dapat tengok dulu, keduanya apabila saya beli as a gallery owner, I get less the costing due to of the commission that have to take away from Rosli. Jadi saya mampu beli. Jadi apabila arca ni dia buat 9 keping, 9 bulan punya mengandung. Semua sold dia punya collection. Jadi kepuasan tu ada. Jadi kalau saya tak beli yang besar-besar sebabnya ruangan nak menyimpannya susah. Jadi saya beli agak sederhana dan mampu beli, dan is part of my investment for long run, not now. Not kita beli sebulan, setahun kita jual, tak. Saya simpan dalam 10 tahun, 20 tahun barulah kalau saya nak jual, saya jual. Kalau sempat dah tak ada. Pasal kita beli arca ni bukan nak simpan dalam store. Kita nak tunjuk balik. Kita nak tunjuk kat public, ya. Pasal macam saya ada galeri sendiri. Orang datang, dia orang tengok. Bila tanya nak jual, tak jual. Aku say this is my collection. Jadi di situ yang macam Yue kata, dia rasa bersalah. Dia beli, dia simpan, orang lain tak dapat tengok. Jadi mungkin macam Yue, dia ada satu cara dia buat satu pameran, kolektor punya artwork, kolektor punya painting, sculpture. Jadi dijemput orang ramai tengok. It is a proud honor. Bila kita lihat kita punya karya, kita punya collection. Jadi begitulah saya bagi seorang orang kata pelukis, entrepreneur and collector. Ya. So saya tambah satu. Saya cuba mendapatkan sifar saya kan, setiap kolektor ada sifar dia kan. Sifar saya cuba mendapatkan dia punya major work tu. Iaitu merepresent mereka. Ini saya katakan sebab ada satu berlaku, saya letak dekat ruang saya kan dulu, dan pada satu hari teman saya iaitu assistant Robert Redford, dia pun mengkolek kan, dia datang daripada US, dia datang dekat berjumpa saya tentang filem. Tapi bila dia tengok ruang tu ada banyak collection yang sangat yang mengembirakan ataupun terasa sedap sikit hati bila dia melihat semua collection tu, dia mengatakan, "Weh, there is nothing that I do not like." Jadi saya cuba justify kepada, jadi kalau saya collect seseorang itu bukan kerana novelty, jadi dia mesti represent dia. Sebab kadang-kadang orang yang melawat saya itu orang-orang yang tahu tentang art kan, yang dari luar kan. Itu salah satu saya cuba tidak mendapatkan, saya dapatkan major work dulu. Jadi kalau saya jual di mana sebelum buat, saya jual satu work tu hanya kerana untuk mendapatkan work dia yang lain yang lebih yang major. Itu method saya kan. Ya. Cara peribadi lah. Okey. Saya
Abang Raja dari kelebihan untuk collect work kan. Abang Wee pun ada kelebihan. Abang Wee orang dah kenal dia dalam konteks yang berbeza kan. Abang Raja pula dia ada gallery contohnya. Dan Abang Wee pula saya lihat banyak juga pameran yang dikuratkan berdasarkan koleksi pribadi saya lihat. Contohnya Jack Flash tu ya, saya tengok karya-karya yang dominan koleksi. Itu semua arca kan, itu saya rasa satu pameran arca yang besar yang saya buat di Morning Art Gallery, sebab sebelum tu saya dijemput oleh The Edge Gallery untuk membuat satu pameran collection arca. Tapi bila saya tengok ruang ni terlalu kecil, saya cakap tidak boleh di sini sebab dia tidak boleh menampung work ni, sebab work yang akan saya curate ni mesti bernafas. Kata dia susah nak nafas nanti kan, dia kalau dia terlalu rapat dia mengganggu, dia bergaduh nanti dengan work sebelah kan. Jadi bila saya tengok ruang di Morning Art Gallery sangat mencabar, dan itu yang membuat saya membuat collection arca, iaitu Jumping Jack Flash, di mana saya sangat bangga dengan Dr. Rosdin Zakaria work yang itu Sharifah tu ada di situ. Sangat menarik bagi saya. Ya, okey. Sikit lagi saya fikir nak tanya ni, mungkin sekarang ni trend lah saya, kolektor ni kadang-kadang dia tak through gallery. Dia pergi personal pula jumpa artis. So apa pendapat Abang Wee dengan Abang Raja yang ni? Bagi saya lah. Saya dah biasa experience in running gallery dekat Australia. Okey. Lama sangat. Jadi apabila bagi seorang gallery owner, apabila dia pergi mencari pelukis ke rumahnya, itu agak kecewa sikit bagi seorang gallery owner. Sebabnya kalaulah seorang pelukis atau pengarca tu telah diberi expose oleh galeri tu, ya, terlalu banyak expose dia bagi banyak macam-macam lah, jualan bagus semua bagus. Jadi dia kena ada honesty, kena ada perjanjian, orang kata kalau tak ada tulis ataupun kena jujur. Macam terjadi pada saya satu hari semasa saya di Melbourne. Saya ada galeri sana, namanya Raja Idris Gallery. Apabila sesuatu collectors, very serious collector, because I jual banyak all the established artists, Australian top artists. One collector, dia hendakkan satu lukisan pelukis namanya Bill Kelly, which is I punya Dean of the Victorian College of the Art. Saya tak ada dia punya artwork, tetapi saya close dengan dia. Sebabnya Bill Kelly ni dia ada dia punya galeri tempat dia letak painting dia. So what happened is I jumpa Bill, I need one of your painting. Can you give me any of them? Two at least I'm going to show to my client. I kata. Dia kata boleh. So bila I dah dapat persetujuan daripada kolektor tu, dia nak beli. Apabila saya nak bayar, dia kata no, you cannot pay to me. You have to collect this painting at the gallery where I have the promise with them. Jadi tahu painting tu ada kat situ. Dia tak bagi saya ambil. You want to collect? Pergi ke galeri sana. You pay to them, not to me. This is the right way of doing business kat sana. Kita di sini kita mungkin tak praktis dan mungkin agaknya saya tak faham konsep sebagai seorang pelukis ni. Dia asal jual dapat duit cukup. Dia tak fikirkan yang galeri itu telah memberi satu sokongan yang kuat padu, newspaper masuk, media masuk, semua publicity masuk, buat katalog semua. Jadi akhirnya ditinggal kita gitu saja. Kalau bahasa kita ni tak ada agreement, kita takut.
Macam saya takut nak sign agreement with all the artis-artis ni. Saya tahu dia orang tak ada. Okey. I nak hantar mata-mata dia kata. So, ini satu kaedah yang menarik. Memang benar. Tapi kita mesti faham tentang perhubungan artis dengan galeri di sini dan fungsi galeri di sini dan fungsi galeri di sana. Agak sini fungsi galeri di sini agak longgar. Memang benar. Kalau di sana memang tidak boleh dibeli daripada artis sendiri sebab dia attached to certain galeri. Tetapi sambil itu galeri itu memang mengambil take care of the artist. Contohnya, sebagai contohnya, satu galeri, contohnya bila artis nak membuat satu pameran, galeri awal tu telah memberi dia duit dah supaya dia dah settle dah. Jadi itu bermakna galeri tu mesti jual benda work ni tau. Jadi di sini komitmen, mungkin saya tak faham, saya tak faham sangat lagi perhubungan anda galeri owner dengan artis. Dia komitmen tu tidak ada. Jadi mereka akan belot, mereka akan nak survive kan. Tapi kalau mereka dijaga seperti galeri sana, saya mengatakan sebab saya mak isteri saya dulu ada galeri dan tu saya tahu komitmen mereka kepada artis-artis ni. Dia memang menjaga artis ni. Itu artis aku. Dan artis tu pun faham dia takkan jual work dia kecuali melalui galeri. Jadi itu memang benar. Di sini agak longgar sedikit kan sebab Yue, saya tak nak sebut nama pelukis tu. Ya, saya tak nak sebut nama pelukis. Saya dah jaga pelukis dengan terbaik. Jualan lukisan dia belum lagi show dah sold out. Saya jaga dia daripada berlama. Tetapi bila ada seseorang tu mengganggu, dia punya pendirian tu bertukar. Saya kecewa. Di situ ada pelukis yang terjadi. Saya jaga sangat pelukis ni. Kadang-kadang walaupun dia nak ganggu pun amat jarang kita tengok artis attach tu pada galeri tu. Sangat jarang. Sebab satu artis sebab masalah yang paling besar Raja, kita sebenarnya kekurangan kolektor. Anda cerita pasal Australia, di dulu Australian art adalah art yang terpencil, the fringe, sebab art mereka mesti refer to Amerika dulu, seperti Amerika dulu refer kepada Europe. Kalau nak bagus tu mesti macam Europe lah. Bila timbul 1950 baru art Amerika boleh berdiri dengan sendirinya. Jadi Australian art begitu juga. Jadi satu ketika untuk menggalakkan mereka, dia orang ada wacana macam ni. Jadi ada satu soalan mengatakan apa yang boleh menyelamatkan Australian art? Apa yang boleh menyelamatkan Australian art? Seperti apa yang boleh menyelamatkan Malaysian art sekarang? Jawapannya apa tau? We need more millionaires. Kita perlu lebih banyak orang kaya yang membeli art, bukan orang kaya yang beli kapet-kapet palsu, yang kapet-kapet tiruan daripada Maghribi lah, atau furniture yang kita perlu itu. Jadi bila kita kekurangan kolektor, jadi artis-artis ni macam Ronin, macam samurai yang tak bertuan. Mereka akan mencari projek sendiri. Itu masalah tu. Jadi komitmen dua pihak tu mesti ada. Dan juga sambil itu galeri mesti ada satu persatuan yang membuat kalau tidak undang-undang parlimen pun dia ada macam peraturan yang tidak boleh dijual sendirian, mesti melalui galeri. Di sana orang ragu membeli pada artis sebab galeri adalah satu tempat yang mensertifikatkan ia adalah artis yang quote unquote qualified, yang artis-artis yang harus diikuti sebab kolektor ni suka artis yang mereka boleh ikut.
orang yang membeli satu-satu ni tak ada. Ini a real collector adalah orang yang membeli satu work yang bertalu-talu, yang lepas ni sebab dia nak tengok pergerakan dia kan, dia nak tengok perkembangan artis itu. Dia jadi satu naratif. Tumbuh dia itu satu kenikmatan bagi kolektor kan. Bukan kalau kolektor untuk menghias-hias ni bukan kolektor tu. Itu itu apa kata Fadil Idris ni betul lah tu, siap dia buat sketchbook satu sketch atau beli satu dapat free satu ni. Itu yang masalah ni, pelukis pun jadi lemah tau. Dia mereka adalah samurai yang tak bertuan kan. Mereka adalah Ronin. Mereka mencari kuat. Kita bukan satu lagi kesilapan kita, negara kita ni tak cukup show yang besar-besar. Nak educate orang yang kaya-kaya ni. Dia orang duit banyak, tapi kadang-kadang bukan tak ada dia orang beli, tapi dia orang beli lukisan yang bukan, yang betul-betul that can invest their money in the long run. Saya educate banyak kolektor. Saya bagi tahu kepada orang what kind of work you should buy, who's the artist should buy. This is part of kita sebagai gallery owner. Have a talk about this. Itu anda dah jadi art consultant dah tu. Tak apa. Dia art consultant. Dia. Sebagai gallery owner, as a gallery owner, dia kita consult and then kita advise. What type of painting should buy, who's the artist should buy. Look upon the youngster artist yang baru nak naik. This is the most important youngster artist. Support them. In the long run, you pay double the price, saya kata. So all this kita kena educate. Saya tengok situasi ni. Kita ambil Dr. Rosli lah kan. Dia dah lama, work dia sangat bagus. Ada yang pada saya monumental lah. Ada macam contohnya saya bagi Sharifah tadi kan. Jadi dia mesti berkembang lagi tu. Dia mesti buat work yang lagi dahsyat kan. Tapi kalau dia buat lebih besar, ditanya dia siapa nak beli ni? Tanya Tengku Sabri ke Mek Anwar. Nak turun tak boleh, nak naik tak boleh. Jadi mereka apa jadi? Itu kan persoalan, kita perlu ramai kolektor lagi yang berduit. Kerja art consultant tu, kalau anda jadi art consultant adalah mengconvince atau meneducate yang yang berduit ni mengkolek artwork kita. Dan juga seharusnya semua premis kerajaan harus punya artwork Malaysia. Saya pergi ke Belgium, pergi ke embassy Belgium, marah saya sebab saya tengok artwork bukan dari Malaysia. Embassy itu adalah Malaysia tu. Kalau embassy Belgium, embassy Malaysia di Belgium itu adalah Malaysia kan. Tapi masuk work luar. Jadi saya bermasalah. Jadi pasal tu saya sangat teruja bila Murni menjemput saya ke New Delhi untuk mengcurate artwork untuk embassy, dan saya cakap mesti work Malaysia. Dia mesti bercerita sekarang. Itu kan. Jadi mesti awareness of pada bukan saja orang dermawan tapi even government sendiri. Di Perancis is mandatory untuk office atau building mereka mempunyai artwork, French artwork. Itu mesti ada. Tapi saya biasa hiaskan dekat London, banyakkan pelukis-pelukis Malaysia ada. Tetapi masalahnya sekarang ni pemimpin-pemimpin kita pun tak tahu tentang art. Yang dipilih untuk jadi orang ketua negara sebagai seni pun tak tahu art. Jadi macam mana kita nak membesarkan, nak menghebohkan seni tanah air kita ni? Saya teringat. Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri. 3 kedutaan, duta-duta yang balik daripada negeri mana dia orang pergi, dia buat balik negara lain punya lukisan. Dia minta saya tolong jualkan. Saya kata saya tak boleh jual lukisan Afrika. Saya tak boleh jual dalam Turki punya painting kat Malaysia, saya kata. Jadi dia orang minat sana. Dia orang seni lukis kat kita Malaysia, dia orang tak beli. Jadi macam mana kita nak dapat sokongan daripada orang macam ni? There's a big problem tau. Itu isu harus ditangani lah kan. Itu saya teringat oleh satu puisi oleh
bahazin tentang ini kan, nanti kalau apa saya cuba bacakan tentang ni, tentang maruah arca. Okey. Semakin panas ni kan. Janji kita tapi sahabat-sahabat kat luar kita jangan risau ya. Mungkin kita nak menjemput panel-panel macam Abang Wi dan Abang Azhar ni susah. Bila dapat peluang begini mungkin cerita banyak perkara yang kita tak rancang tu bercerita saya ingat lebih menarik lah kan. So sedikit saya nak tanya juga kat Abang Wi dulu. Macam mana pasaran tu? Selepas kita collect work kan. So ada tak pernah Abang Wi melihat balik kan? Karya-karya yang telah dibeli itu dalam konteks semasa tu harganya macam mana? Adakah pernah di value ataupun bagaimana? Kita ambil arca kan? Kita ambil arca. Kita ambil contoh yang paling baru iaitu di Henry Butcher Gallery 23 Ogos baru ini. Iaitu katanya ada 6 arca. Semua nama-nama ke 5 ni Malaysian, 1 Indonesia. 5 ni nama yang lazim lah, nama yang semua orang tahu. Kalau dia collect arca dia harus tahu Zulkifli Yusuf, Raja Syarifah, Menua dan Ali Maksum dan juga Khalid kan. Dan kalau kita tengok pada hari itu tidak ada yang harga yang melampaui apa yang dijangkakan. Semua harga-harga yang lekat pada di ujung. Dan kita ambil dari Raja Syariman dari siri The Rhythm of 21st Century yang dibuat di Petronas, satu work yang pada saya sangat menarik dan bagus lah. Dan di situ ada dia yang jual balik satu work yang besar dengan harga yang lebih murah pada apa yang saya dapat dari dulu. Jadi pada tanya saya, adakah ekonomi kita ataupun harga arca turun? Itu soalan saya pada diri saya kan. Seharusnya dia naik. Dia kalau orang yang membeli artwork untuk investment, dia menjangkakan naik benda ni kan. Tapi ternyata tidak. Isu dia sama ada ekonomi kita, orang tak membeli dah ataupun nilai arca bertambah kurang. Itu soalan yang kita harus tanya diri kita. Dan bagaimana kita nak menaikkan martabat maruah arca ni, sebab arca yang paling macam bukanlah anak tiri kan, bukanlah adik tiri, tetapi dia satu perkara yang novelty. Kalau kita ambil 5-10 kolektor, hanya 3 yang serius dengan arca. Pada perkiraan saya, kalau tengok kita ambil new collectors lah, ambil saja new collector budak-budak yang umur 30-an yang baru jadi engineer, jadi arkitek kan, tanya dia, saya dah collect dah Mami. Oh bagus ya. Apa beli? Mesti lukisan. Bukanlah salah kan. Bila saya usulkan arca, mereka agak macam terpegun sikit, macam benda tu asing bagi mereka. Mungkin kerana ruang, itu soal peribadilah kan. Tapi kalau pencinta seni, arca ni sangat pada saya saya tertarik. Personally saya memang suka pada arca kan. Itu kan, dia bukan saja boleh dipegang, bukan boleh saja didakap kan. Dia 3D kan. Jadi itu soalan yang konsultan Raja Azhar harus jawab tu. Banyak pendapat sahabat-sahabat kita ni, dia kata kita kena educate lah. Educate ni satu problem yang berlaku bukan hanya untuk kolektor sebenarnya. Untuk masyarakat sendiri pun, educate arca tu perlu berlaku. Kan, sebab kalau kita bandingkan dengan pemahaman pengetahuan tentang dua dimensi, painting, lukisan, diorang lebih dekat dengan diri mereka. Dulu dikatakan oleh pihak dasar yang molek-molek tu digantung, dia suka yang itu. So maksud saya pemahaman ini juga perlu diubah dahulu lah. Kalau tidak nanti macam Abang kata lah, dah seorang engineer, dah seorang arkitek pun masih lagi kurang mengerti apa dunia arca itu. So itu yang tanggungjawab kita bersama lah saya fikir. Saya fikir perkara begini juga kita boleh sharing lah. Kolektor ada tanggungjawab dia, galeri ada tanggungjawab dia, Raja Azhar tanggungjawab dia, sebagai seorang artis arca pun tanggungjawab dia. So kita kena bersama-sama
Dan itulah agak malang macam kita kata tadi, dah pergi jauh ni abad kita, tapi yang itu masih lagi belum. Kalau macam Abang Wei kata, harga arca yang awal tu lebih dimurahkan sekarang ni, wah, suatu benda yang terajiri tu saya fikir tu. So, tapi saya rasa lah arca ni bukan hanya negara kita masalah untuk menjualnya, ya, peminatnya. Saya rasa di Australia masa saya duduk sana pun begitu juga. Saya biasa buat pameran arca dekat galeri saya. Lebih kurang dekat 30 keping arca. Nak jual susah. Pembeli-pembeli kurang sekali yang minat dalam arca. Kalau yang besar pun, kalau besar-besar sangat pun, diorang kata tak boleh tempat, tak ada space. This is corporate office. Corporate nak taruh tempat ruangan tak ada. Tapi akhirnya, saya rasa saya ada arca 18 kaki. Saya nak beritahu satu tau. Kita sini banyak bangunan-bangunan besar, company-company besar yang naik, ya, yang dibangunkan. Berapa banyakkah bangunan-bangunan yang ada di depan pejabat bangunan dia ada arca yang besar-besar? Kita boleh kira. Saya itu ingat saya bila Dr. siapa panggil saya ke Melaka dulu sekali kan. Jadi saya cakap saya tak tahu di mana tempat dia kan. Dia dekat bandar. Bang Wei, kat bandar. Dekat saya bagi landmark dia. Alangkah bagusnya landmark tu arca kan. Ya. Betul. Sebabnya nak tanya Dr. Rosli, kenapa di Melaka ni yang dekat simpang-simpang jalan ni apa yang arca apa tu yang Honda buat kan, itu ditukar. Kita tak payah jauh. Company besar. Petronas. Depan Petronas ada gah punya sculpture. Depan jalan, tengah-tengah jalan tu. Jangan forget about Latin Muhyiddin duduk di dalam tu, orang tak nampak. Di luar tu ada. Di luar tak ada sculpture yang besar. Gah lebih kurang dalam 20 kaki, 30 kaki tinggi, terpampang tinggi nampak ya. Tak ada. Bangunan mana lagi tu? Macam-macam bangunan dalam Kuala Lumpur ni banyak yang boleh kita letak sebagai landmark ataupun identiti bangunan tu. Patutnya kita kalau bila kita sesat dah, engkau pergi jalan tu, kau jumpa arca Rosli Zakaria lah. Wah, kan sedap dengar kan. Ini dah ada yang besar pun dicabut keluar pun daripada dengar. Capture. Yang ada duduk yang jauh tu Tuan Syed Ahmad Jamal pun dipecahkan, dibuangnya. Apa benda ni? Itu satu perkara yang sangat berdosa tu. Betul tak? Jadi saya rasa tahu ini kita kena educate all these people, the big top people who have the money. Macam Nazar, dia kan ada sculpture, nice sculpture kat keliling bangunan dia. Tepi tu kan, nice, I suka. Jadi saya buat proposal untuk macam-macam syarikat, saya minta sculpture besar-besar. Dia kata too expensive. No money to cannot spend the money. Aku cadangkan kau, Azhar, kau kena pergi kat Taman Tasik tengok taman arca kita macam mana keadaan dia. Sedih. Tak jaga. Jadi macam mana? Yang China ni betul. Ya. Kalau Dr. Rosli pergi tu remuk hati dia lah. Allahu Akbar. Saya dalam macam mana kan? So, kita boleh dia buat arca dengan dekat dengan apa nama simpang dalam tengah-tengah Kuala Lumpur tu, pasu bunga, pasu sayung ke apa. Situ je tahu sculpture besar-besar dengan air bunga dengan saya kata carilah benda yang lain betul-betul elok sikit sculpture situ. Nak cari sayung pergi kat Kuala lah kan. Alah, ini carilah sculpture. Banyak sculpture yang besar Mak tu buat yang elok punya, cantik, gagah sikit. Gagah perkasa katakan. I suggest 15 years ago, walk into the city, visit each location ada sculpture. 10 sculpture ada 10 soalan. Jadi visitors will go to one sculpture satu Sunday tu, pergi ke sini and answer every single question yang sculpture ni related to. Dan kalau kita pergi, kalau Raja Azhar dari Australia, kalau kita pergi masuk ke Melbourne
Masuk saja dah Arca. Dia masuk Betul. saja dekat pintu Arca. Dia telah Tak memberi payah. petanda Tak. yang You signal mean- pada orang datang sini tengok Arca. Kau tengok You tengok sekarang. artwork lah. Dia memberi itu penting bagi saya tu kan. Itu sebab kita di kejayaan kita atau civilization kita disukat dari seni kan, dan satu Betul. cara yang You tak tengok tak? You wait, satu sculpture kat Melbourne tu, seekor lembu sangkut atas pokok. Itu satu soalan tu. Gambar tu menjadi satu publicity yang besar kat Melbourne tu. Lembu duduk atas pokok tu macam mana? Sculpture, metal macam pokok tu. Very interesting. Ada satu yellow peril. Yellow peril tu telah dikeluar daripada tempatnya. Dia tempat apa nama? Dia tempat City Square. Protes. Budak-budak kata ini rubbish lah semua. Harga cost for half a million to buy that dululah. Masa tu I baru study habis finish 1981. Dia ubah sculpture tu bawa pergi ke Batman Avenue dekat dengan casino. Jadi famous terus. Pasal sebabnya diubah. Jadi dia punya apa nama criticism tu menjadi satu news yang besar. Ya. Tapi sculpture still a sculpture, you have to put every nice. Kalau Sydney tiap-tiap tahun dia mempunyai pameran sculpture di pantai, saya rasa Melaka boleh buat. Yes. Boleh. Rossi Melaka kan. Kita buat sana boleh kan? Saya dah cakap ada cadangan dekat sungai Kuala Lumpur tu. Ya? Daripada Jalan Tun Perak tu nak sampai ke tepi bangunan bank Citibank tu. Sculpture tu saya nak letak 13 batang sculpture totem tiap-tiap satu state of Malaysia. Kita punya state dia punya corak macam mana, wajah dia macam mana. Tapi ya, minta balik untuk bandaraya buat. Minta fund. Paling murah saya minta macam tu. Satu batang 10,000 je. Kayu cengar diukir dengan kaca letak keliling. 13 batang, 13 negara. Jawabnya bye-bye. Okey. Kalau kita cerita Melbourne, Sydney, memang benda tu dah berlaku. So saya jauh lah, kita pergi ke negara jiran kita kan, Singapura. Yes, Singapura. Dia meriah kan, dia punya Arca ni kata orang begitu harmoni dengan dia punya environment kan, dan setiap ada program-program program-program memperkasa Arca berlaku di sana kan, yang dinaungi oleh dia orang punya wilayah-wilayah sebagainya. So itu yang kita kadang galak lah. Saya setuju dengan Abang Wei, dengan Abang Raja kan. Dan ramai lagi di luar sana yang saya fikir pun mempunyai pendapat yang sama. Saya fikir panas kot panas lagi dah saya fikir macam biasalah kita akan tamatkan sesi ni kot cuma saya nak bagi peluang Abang Wei gudung sikit, buat sikit rumusan ke perbincangan kita malam ni. Saya nak ambil peluang ni dan katakan Arca ni ada dikenali oleh disiplin lain seperti penulis. Saya nak baca saja puisi oleh Bahazin. Tajuk dia Reinkarnasi. Ini perhubungan dia, Arca dan anak dia mungkin. Cinta ini berbicara dari hati meminta pengertian, betapa indahnya hati, mata dan jari seniman. Dari air, tanah dan darahnya kau dilahirkan, dari roh, intuisi dan nafas kau dihidupkan. Berdiri di langgar cahaya, condong di sokong bayang. Misteri yang puitis melampaui gelap malam. Anakku, tahu betapa sayangnya aku pada Arca. Demi di dadanya terdakap satu boneka. Meski terlalu kecil ia mahu bertanya, meski terlalu kagum aku melihat kasih sayangnya. Arca dan puisi kubur kami, tempat mati dan hidup kembali, seperti embun tipis dalam cahaya. Misteri puitis melampaui ruang masa. Meski Nietzsche sudah pergi tapi Tuhan tidak mati. Dan satu lagi yang penting, hanya saya tukar pada Arca yang ditulis oleh Bahazin. Tetapi sekiranya kita akan mati esok, lusa atau hari ini nanti dan Arca tidak laku, ini bukan salah kita. Ini adalah urusan orang di dunia yang terlalu bodoh menguruskan maruahnya.
Allah. Terima kasih. Very good. So, okay, thank you very much Abang Wi penutup atau rumusan dengan sajak, very interesting tu. Tadi kalau dapat awal-awal hantar boleh saya paparkan dalam bentuk teks supaya orang lain boleh tengok dia punya baik-baik tu. Tapi tak apa. Ya. Saya minta Abang Raja sikit rumusan ke apa ke penutupnya Abang Raja. Silakan. Rumusan saya simple, bukannya ada sajak tak ada apa, tetapi bagi nasihat sebagai seorang pelukis ya, sebagai seorang owner gallery and also consultant kata di UB ya. Jadi bagi seorang pelukis, kalau kita dah lama melukis, saya minta lah orang kata cuba kita step out of comfort zone. Berartinya kita keluar daripada ruangan yang kita selalu sentiasa melukis yang itu. Dah masuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kita ubahkan kita punya direksi sikit je. Tapi mesti ada identiti kita. Jadi di situ ada perubahan dalam seni kita. Apabila ada perubahan tu, yang collectors akan melihat kita punya progress to the next level. Jadi peminat akan rasa lebih gembira bila melihat benda yang fresh, yang baru. Tetapi kalau kita buat yang sama dah sampai 20 tahun pun yang itu je. Jadi kita punya pemikiran pun nampaknya jam lah. Hak itu saja. Saya tak boleh. Macam bagi saya seorang pelukis ya, dulu saya melukis buat canvas. Lepas tu saya fikir dah lama sangat. Saya balik ke Malaysia ni. Saya lihat semua orang melukis on canvas, everything. I kata no, I'm going to change out of comfort zone. I nak challenge myself into glass. Jadi bila saya buat glass tu, saya tengok di sini kat Malaysia kita tak ada orang buat glass. Jadi I take the advantage and to be prepared, apa saja yang datang pada saya akan terima. Bukannya senang. Kerana apa tahu? Benda ni baru. Orang nak menerima susah. Tetapi kita mesti ada keyakinan dalam hati kita, kita boleh. Itu pasalnya saya punya projek besar-besar saya buat. Pasal saya orang kecil. Banyak orang kata, Raja kau ni kecil tapi projek kau besar-besar sampai 38 kaki tinggi kaca. Saya biasa buat untuk apa nama ni IJN, Institut Jantung Negara. 38 kaki 3 level story building, hospital. 38 kaki lebar, daripada dinding tu naik ke ceiling, 60 kaki terus ke belakang, lagi 30 kaki ke belakang. Jadi itu satu challenge bagi saya. Macam kata di UW, ruang as a sculpture, because this is a glass sculpture. You have to create a story behind it. Ruangnya ada, tapi kita nak buat macam mana untuk orang melihat, dia tengok je, wow, dia kata. Dia satu terapis bagi saya dalam lukisan kaca saya tu. Sebabnya orang yang datang ke hospital tu, saya lihat sendiri, saya duduk ke tepi tiang aja. Surung patient yang nak masuk ke jumpa doktor, tapi berhenti sekejap, melihat. Wow, dia kata, apa ni? Jadi within 1-2 minit ni, hai Syarmiza, jadi dalam 1 minit, 2 minit tu, satu terapis boleh menghilangkan sakit dan derita dia. Jadi bila kita buat macam tu, kita rasa happy. Saya lihat termenung, saya lihat dia tawar bangunan tu. Dia tengok tu, dia kata, di situnya kejayaan saya dalam satu-satu lukisan saya buat tu. Seperti juga yang saya buat saya hadiahkan kepada Masjid Bukit Antarabangsa. 4 tiang lebih pada saiz pemeluk saya ni. Saya belitkan dengan kaca. Macam orang kata pokok kacang panjang memanjat sampai ke siling, ke atas tu. 2 story atas tu. Kaca tu berbelit. Berzikir dalam kaca tu. Daun berzikir. Batang pokok tu berzikir. 4 tiang tu. Subhanallah. Semua ada, semua ayat-ayat Quran ada. Tapi apabila orang baru masuk, nak masuk situ, dia bukan terus masuk pergi sembahyang sunat. Dia tawaf
tiang rumah, tiang masjid tu, dalam masjid. Saya sendiri tengok, saya berlinang air mata. Masa saya buat tu, saya habis tu. Bulan puasa saya kata, ya Allah, nawaitu saya tercapai. Apa yang saya lihat, orang cukup gembira. Sultan Selangor kata, ni apa ni, tengok kaca ni, siapa buat ni. Tapi dia tahu, dia dah tahu. Tapi dia soal dengan saya, kenapa buat ni. Saya kata, saya punya niat saya untuk masjid. Dia kata. Jadi kepuasan tu ada. Jadi tiap-tiap seorang pelukis ni, kita kena cari jalan. Macam mana kita nak tukar pada satu medium ke satu medium. Sanggup dah kita buat. Sanggup dah menerima kritisisme. Itu satu daripada mana. Tak boleh buat besar, buat kecil-kecil. Mungkin yang kecil yang berlainan, Yue might like it. Benda yang lain. Betul tak Yue? Benda yang lain agak challenging. Challenging benda tu tak ada masuk akal tapi dia boleh menarik orang lain. Don't think about yourself, dia kata tak lawa tapi orang lain kata cantik. Orang kata satu tapi janganlah makan buat je tapi ada dia punya statement, ada dia punya cerita. Jadi bila orang tengok tu dia tengok wow, the message is there lah in this sculpture. Di situnya orang suka. Alright. Thank you very much Abang Raja. Thank you Abang Wei. Belum habis sikit lagi dah, belum habis. Cuma saya nak sharing dengan sahabat-sahabat di luar sana. Mungkin malam ni nama je targetnya kolektor, tapi kita dah cover banyak hal banyak perkara tentang dunia seni archive sendiri sebenarnya di samping kita konon-kononnya fokus pasal kolektor saja So banyak ilmu-ilmu ataupun pengalaman-pengalaman yang di-sharing bersama oleh Abang Wei dan Abang Raja Azhar. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian pada malam ini dan saya amat puas hati juga ada rakan-rakan di luar sana nak pula recording dan sebagainya. Saya rasa semua sahabat-sahabat di luar boleh tengok balik saya punya FB tu nanti dia akan ada ulang tayang videonya. Saya akan share di situ Okey, macam biasa sebelum kita tutup ini saya nak sharing lagi satu slide Ini saya just sharingkan tentang kalau saya panggil segmen fakta, nota dan fakta ni saya nak sharing sikit sebelum tutup. Okey, ini ialah apa saya ambil saja dari buku saya nak sharingkan beberapa hal Okey, yang ini saya ingat ada yang dah tahu. Okey, this is artis adalah arkitek budaya, masyarakat dan bangsanya macam kita bicara tadi Ini antara jus-jus yang ini lakaran tu ialah lakaran Abang Wei ketika saya jemput dia hadir ke Melaka Abang Wei ketika merasmikan pameran student tadi kat saya saya jemput dia dan saya lakarkan ni dan ini lakaran yang saya buatkan cenderamata untuk Abang Wei kalau Abang Wei boleh ingat di tahun 2013 Satu. Yang kedua, karya yang tak siap tu kadang-kadang bagus karya yang siap tu kadang-kadang tak bagus. That's why sebagai seorang artis kita kena tahu di mana nak berhenti dan di mana nak bermula ikut sunnah. Betul. Sebelum kenyang kita kena berhenti lah. Makan sebelum lapar, itulah masalah, itulah yang saya cuba. Yang ketiga ni yang saya nyatakan buku lakaran adalah perpustakaan idea bagi seorang pelukis Jadi jangan yang muda jangan kedekut nak melakar, jangan takut nak melakar sebab buku lakaran tu CPU seorang artis Yang keempat, saya nyatakan bahawa penafsir karya seni harus mengerti nahu seni Jadi saya terpanggil satu isu dulu ketika Ramlannya karya yang dinyatakan sebuah rak siri mereka tak faham tata bahasa seni, maka mereka bercakap tata bahasa yang berbeza. Maka saya ingatkan nak tafsir, nak terjemah seni, paling tidak kena tahu nahu seni itu sendiri Dan akhirnya kebanyakan artis ini lumrah menyiapkan karya sehari sebelum kali pertandingan. Katanya last minute. Last minute tu dia kata macam-macam balik datang. Memanglah itu yang tu. So ada 5 hal yang saya sharing pada malam ini sebelum kita tutup bicara Borak Arca episod ke-8 bersama pengarah tersohor Tuan Haji Yue bin Haji Sa'ari juga seniman serba boleh pengarca, pemilik galeri, tambah lagi konsultan tadi kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Sebelum saya terlupa, saya ingin this is
salah seorang penaja episod kita dari episod ketiga sehingga sekarang ni Eri Arham dia ada tadi So terima kasih sekali lagi kepada Eri Arham. Saya tetap menggunakan hala telco ni So saya itu saja. Terima kasih Abang Wei. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Abang Raja, terima kasih. Terima kasih. Tambah dua sini yang komen macam-macam So saya ingin tamatkan sesi ini. Abang Wei dengan Abang Raja tunggu sebentar. Cuma saya tamatkan live di FB ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.